Nabi Khidir dia putus. Dia dapat hidup sehingga ke akhir zaman. Samalah juga dengan Dajjal. Pada zaman Nabi Muhammad, Dajjal dah ada. Tapi cukup 100 tahun dia tak mati pun Dajjal. Bahkan sampai sekarang Dajjal masih hidup. Dia akan muncul pula. Jadi hadis Nabi Muhammad ni bukan hujah lah. Sebab dia tak kenal kepada orang yang khusus. Macam Nabi Khidir, macam Dajjal. Ini dua orang ni khusus. Mereka hidup sampai akhir zaman. Jadi hadis ni pun tidak menunjukkan Nabi Khidir sudah mati. Hujah yang keempat, Nabi Muhammad kata, demi nyawa aku yang berada di dalam kekuasaannya Allah, kalaulah Nabi Musa masih hidup, tidaklah cukup baginya sesuatu apapun, melainkan jika dia mengikut aku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Nabi Muhammad, kalaulah Nabi Musa masih hidup di zaman sekarang ni, dah tentu dia akan berdakwah bersama aku. Jadi berdasarkan hadis ini, pihak yang menentang mengatakan kalau Nabi Khidir masih hidup di zaman Nabi Muhammad, sudah tentu dia pun kena ikut Nabi Muhammad. Tapi sebagaimana hujah tadi lah, Nabi Musa ni dia jenis Nabi yang terjun ke dalam masyarakat. Sebab tu dia tengah berjuang bersama Nabi Muhammad kalau dia masih hidup. Sedangkan Nabi Khidir ni dia urusan sendiri, urusan dia seorang saja. Dia bukan pejuang di tengah masyarakat. Jadi pada zaman Nabi Musa pun dia tak kena pergi berjuang bersama Nabi Musa, bersama Nabi Harun. Pada zaman Nabi Muhammad pun dia tak kena berjuang bersama Nabi Muhammad. Jadi ini bukan bukti Nabi Khidir dah mati. Okay? Kita tolak lagi bukti tu. Hujah seterusnya, maksud surah Al-Anbiya ayat 34, ayat Quran. Kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum engkau, wahai Muhammad. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum engkau, wahai Muhammad, tak ada seorang pun yang dijadikan hidup kekal abadi. Maksudnya semua mati. Jadi mereka menggunakan hujah ini untuk mengatakan Nabi Khidir pun dah mati dah. Tengok ayat Quran kata, sebelum Nabi Muhammad tak ada siapa yang hidup kekal. Okay, jawapan kita, hidup kekal yang dimaksudkan dalam ayat ini ialah hidup tak mati-mati langsung. Memang betul lah, tak ada siapa pun sebelum Nabi Muhammad yang ditakdirkan hidup tak mati-mati langsung. Jadi Nabi Khidir pun, walaupun dia hidup sebelum zaman Nabi Muhammad, dia pun tidak ditakdirkan untuk hidup tak mati-mati langsung. Dia akan mati, cuma dia belum mati. Dia akan mati, akan wafat, cuma belum wafat. Jadi ayat Quran ni dia cerita tak ada manusia yang hidup tak mati-mati. Jadi ayat ni tak kena dengan Nabi Khidir. Sebab yang kita percaya Nabi Khidir ni dia akan mati, cuma belum mati. Jadi tak kenalah, tak kenalah ayat ni tadi untuk dijadikan hujah mengatakan Nabi Khidir telah wafat. Hujah seterusnya, dalam perang Badar, Nabi Muhammad pun dia angkat tangan lurus. Lalu doa takat ni saja, tapi dia angkat tangan atas, lurus. Dia berdoa bersungguh-sungguh. Kata Nabi Muhammad, Ya Allah, ya Tuhanku, jika sekiranya kumpulan ini dibinasakan, nescaya engkau tidak akan disembah lagi di atas bumi selepas ini. Nabi Muhammad doa sungguh-sungguh. Dia kata, wahai Tuhan, kalau tentera Badar ni engkau kalahkan, mati semua, maka lepas ni tak ada siapa lah nak sembah kamu di atas muka bumi. Jadi mereka gunakan hujah doa Nabi Muhammad ini. Kuat tak hujah ni? Kita tengok jawapan dia. Doa Nabi Muhammad ni dia bahasa sastra, bahasa hiperbola. Doa yang berlebih-lebihan, nak menunjukkan kesungguhan. Contoh macam kita kata lah, kalau tentera komunis masuk kampung kita, habislah semua, kita mati. Kalau tentera Jepun datang Malaysia, datang tanah Melayu, habislah semua. Betulkah habis semua 100%? Betulkah 100% orang tanah Melayu mati? Tak? Kalau datang wabak taun ke kampung kita, habislah semua mati. Betulkah semua mati? Dia bukan semua mati. Maksud dia banyak yang mati. Kalau komunis datang masuk kampung, serang kampung, bukan maksud semua orang dalam kampung tu mati. Macam orang tua dulu kata lah, kalau tentera Jepun masuk kampung, habislah semua ayah kita. Diambil. Betulkah semua 100%? Bukan semua. Maksud dia banyak. Dia nak menunjukkan banyak. Bukan maksud semua. Ni bahasa hiperbola. Nak cerita banyak tu, dia cerita lebih sikit. Sama lah dengan doa Nabi Muhammad ni. Dia kata kalau tentera Badar yang 313 orang ni mati semua orang hari ni, tak ada siapa dah nak sembah Allah.
di muka bumi. Maksud dia Nabi Khidir tak hidup lah. Kalau Nabi Khidir hidup, dah tentulah 313 orang ni mati, ada lagi orang nak sembah Allah. Itu hujah mereka. Jadi hujah ini pun kita tolak juga. Sebab apa? Katakanlah 313 orang ahli badan yang mati semua hari itu, macam mana dengan orang perempuan, anak-anak, orang tua-tua yang hidup di Madinah? Apakah mereka tak akan sembah Allah dah? Dan tentu mereka masih sembah Allah lagi. Walaupun 313 orang ni mati, orang di Madinah masih sembah Allah lagi. Ini menunjukkan doa Nabi ni bukan maksud semua. Ya? Dia hiperbola, dia cerita lebih. Begitu juga dengan ahli kitab. Ahli kitab yang belum tersesat. Macam Waraqah, bapa sepupu kepada Khadijah. Macam Buhairah yang jumpa Nabi Muhammad masa kecil. Ada lagi orang Kristian, orang Yahudi yang sembah Allah. Bukan semua Kristian Yahudi sesat. Jadi kalau 313 orang ni mati pun hari itu, masih ada lagi orang yang sembah Allah di muka bumi. Ya? Masih ada lagi yang sembah Allah di muka bumi. Jadi hadis Nabi ini tak boleh digunakan sebagai hujah untuk mengatakan Nabi Khidir telah pun mati. Dan akhirnya ada pula orang kata ahli-ahli tasawuf boleh dikatakan semuanya terima Nabi Khidir masih hidup. Tapi ahli-ahli hadis tak. Kata orang ni, ahli hadis tak percaya Nabi Khidir masih hidup. Berdasarkan cakap dia ni, 100% lah ahli hadis tak percaya. Betul ke tidak cakap dia? Kita tengok apa kata Imam Al-Yafi'i. Ulang lagi. Ya? Kata Imam Al-Yafi'i, ia adalah sesuatu yang telah diputuskan oleh para awliya dan ditentukan oleh para fuqaha, ahli usul dan kebanyakan ahli hadis. Kata Imam Al-Yafi'i, kebanyakan ahli hadis kata Nabi Khidir masih hidup. Macam mana boleh timbul hujah? Orang ni kata ahli hadis semua tak percaya. Imam Yafi'i kata kebanyakan ahli hadis kata masih hidup. Jadi pendapat orang ni pun kita tolak. Begitu juga kata satu orang ulama lagi, Ibnu Salah. Ibnu Salah kata manakala penafian oleh sebahagian ahli hadis tentang kewujudan sini adalah sesuatu yang ganjil. Kata Imam Ibnu Salah, sebahagian saja ahli hadis yang mengatakan Khidir sudah pun meninggal dunia. Jadi pendapat orang ni, dia kata ahli hadis semua tak percaya Khidir masih hidup, adalah satu pembohongan. Imam Yafi'i kata ahli hadis majoriti percaya Khidir masih hidup. Sebahagian kecil saja tak percaya. Dan Ibnu Salah juga kata sebahagian saja ahli hadis yang tak percaya, sebahagian lagi percaya. Begitulah perbahasan kita tentang Nabi Khidir. Kita tengok sekitar lalu daripada mula tadi, sambungan daripada minggu yang lalu. Nabi Khidir ni siapa dia? Malaikat ke siapa? Ada orang kata malaikat, ada orang kata